Ini insya-Allah kita sambung bab 12, iaitu bab keutamaan berzikir semasa bangun tengah malam. Muka surat 196. Kita bacakan huraian tuan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, seterusnya para pecinta ilmu, para alim ulama, para habaib, rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam Pahang, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Alhamdulillah kembali bertemu dalam program Minda Imam Besar yang dibawakan kepada kita oleh Pusat Kutipan Zakat dan Wakaf Majlis Agama Islam Pahang. Alhamdulillah juga kita dapat bertemu di tahun baru 2023 ini. Seperti biasa, kita masih menggunakan pakai kitab Al-Wasiyah bi Ba'di Sunani Syibhil Mansiyah, ataupun telah diterjemahkan kepada Al-Wasiyah, kepada 100 sunnah Rasulullah SAW yang dilupakan. Buku setebal 322 halaman, mengandungi 18 bab yang disusun mengikut sunnah-sunnah dalam kategori yang berbeza. Dan kita sudah pun berada pada bab yang ke-12, iaitu pelbagai sunnah yang berkaitan dengan tidur. Muka surat 191. Minggu lepas, atas permintaan penganjur, kita skip terus ke bab 18, topik yang keempat, iaitu bab doa penerima zakat untuk pemberi zakat. Muka surat 284. Yang mana mendoakan orang membayar zakat ini adalah arahan daripada Allah. Khuz min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim. Ambillah zakat daripada mereka untuk dibersihkan, disucikan orang itu, wa salli alaihim, dan berdoalah kepada orang yang membayar zakat itu. Dan kita dah bahaskan kata Al-Barawi dalam tafsirnya Ma'alimut Tanzil. Ulama berbeza pendapat tentang hukum memberi doa kepada muzaki. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mewajibkan pada zakat, sunat pada sedekah, dan ada yang mengatakan bahawa wajib diucapkan oleh pusat zakat, sedangkan orang yang menerima asnaf itu sunat pula mendoakan. Itu adalah perbezaan. Kita dah bahaskan. Tapi jumhur ulama berpendapat bahawa doa itu adalah mustahab, sunat yang sangat digalakkan. Kita balik semula kepada bab yang ke-12. Pada pertemuan kita 7 Disember tahun lalu, kita sempat bincang tentang bab meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan ketika tidur, muka surat 194. Yang mana kita dah pun membahaskan tentang topik ini. Minggu ini insya-Allah kita sambung bab 12, iaitu bab keutamaan berzikir semasa bangun tengah malam. Muka surat 196. Kita bacakan huraian tuan kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'ara minal laili faqal La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Summa qala Allahumma ighfirli. Aw da'astujiba fa in tawadda'a wa shalla qubilat salatuhu." Barang siapa bangun ataupun mengigau
Nanti kita akan terangkanlah maksud ta'ara ini diterjemahkan mengigau. Barang siapa bangun atau mengigau pada tengah malam, hendaklah dia membaca ayat-ayat yang saya sebutkan tadilah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in sampai habis. Maka kemudian selepas habis dia berzikir itu, dia pun membaca Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku. Au da'astujibah, atau dia berdoa akan dikabulkan. Dan kalau dia berwuduk dan mengerjakan salat, maka salatnya diterima. Hadis riwayat Bukhari. Menurut Al-Hafiz, amalan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah terbiasa dan suka berzikir. Zikir itu akan selalu terucap dalam lisannya, sama ada ketika tidur maupun bangunnya. Allah memuliakan orang yang memiliki perilaku tersebut dengan mengabulkan doa dan menerima salatnya. Menurut Al-Hafiz lagi, Ibn Battal menyarankan, sesiapa yang terbangun hendaklah spontan mengucapkan kalimat tauhid, menyebutkan segala kerajaan hanya milik Allah, pengakuan limpahan nikmatnya dan memujinya, bertasbih kepada Allah, tunduk kepadanya dengan bertakbir dan pasrah kepadanya akan keterbatasan kemampuan kecuali dengan pertolongannya. Oleh itu apabila dia berdoa, Allah pasti mengabulkannya, dan apabila dia salat, salatnya diterima. Siapa saja yang mendengar hadis ini harus mengamalkan dengan ikhlas semata-mata kerana Rabbnya Allah Azza wa Jalla. Pemuda, ini teguran tuan kitab lah. Pemuda-pemuda zaman ini telah menggantikan adab ini dengan petunjuk para doktor. Mereka hanya meletakkan segelas susu di sebelah mereka, supaya apabila mereka terbangun atau gelisah di tempat tidur, dapat terus meminumnya. Walaupun perbuatan ini terbukti memberi manfaat sebagai penjelasan doktor, namun apa yang diajarkan oleh Nabi SAW jauh lebih utama dan sempurna untuk diaplikasikan. Ini saya nak ulas sedikit. Dia orang bandar, bila dia tak boleh tidur, ataupun dia dah tidur, dia terbangun tengah malam, pukul 1-2 pagi, dia dah tak boleh tidur lagi lah. Jadi apa yang dia buat, dia konsum beberapa minuman atau makanan tertentu untuk nak balikkan dia kepada tidur. Jadi tuan kitab tegur, minum tu bagus, makan benda tertentu bagus, tapi awak tinggalkan satu sunnah yang Nabi ajarkan, iaitu bila bangun, zikir dulu. Dia memang ada beberapa jenis minuman, ini saya nak kongsi dengan tuan-tuan puan-puan, bagi orang yang susah tidur, boleh cuba. Kalau minum, insya-Allah boleh tidur. Ini kajian doktor-doktor perubatan. Pertama sekali, warm milk, susu suam. Memang susu suam adalah pelemah saraf yang sangat baik, sebab dia mengandungi triptofan. Triptofan ni asid amino yang membuatkan badan kita jadi mengantuk. Dia triptofan ini, dia precursor untuk melatonin dan serotonin yang membantu kita untuk mudah tidur. Dia banyak makanan yang ada tryptophan rich foods, banyak makanan-makanan yang kalau kita makan memudahkan kita tidur sebab dia kaya dengan tryptophan. Contohnya cheese, banyak makan keju mudah tidur. Makan ayam sama juga, atau daging turkey, ataupun makan ikan, sunflower feeds, makan kekacang, minum soya bean misalnya, makan dadih ke apa, memang mudah untuk nak tidur. Susu juga dia memiliki jumlah karbohidrat yang sangat baik yang boleh menyebabkan kita mengantuk. Kalsium di dalam susu itu akan bekerja dengan tryptophan untuk membuatkan lebih banyak melatonin dalam badan kita yang menjadikan kita mengantuk dan tidur semula. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan ada masalah nak tidur, minum susu suam. Susu suam. Selain daripada susu, jangan susu yang sejuk, susu yang suam. Ada juga yang berkongsi mengatakan susu almond. Susu almond ini untuk have sajalah, untuk orang yang pencen duit banyak boleh. Susu almond ini dia kaya dengan tryptophan. Dia adalah sumber magnesium yang sangat baik sebab dia bertindak mengendurkan otot dan meningkatkan kualiti tidur kita. Dan susu almond ini dia sangat tinggi magnesium yang merupakan nutrisi penting untuk meningkatkan kualiti tidur. Apa lagi? Teh chamomile tea. Teh chamomile. Teh chamomile ini dia ada efek yang sangat positif kerana senyawa antioksidan epigenin yang ada di dalam chamomile tea itu. Dan antioksidan ini dia akan mengais radikal-radikal bebas dan dia akan merilekskan tubuh kita.
Jadi epigenin ini dipercayai boleh mengurangkan rasa berdebar, rasa cemas. Jadi tak banyak nak berfikir, maka kita akan lebih mudah untuk tidur. Kadang tak boleh tidur kerana otak terlampau banyak berfikir. Fikir hal kerja, fikir hal cucu, fikir hal anak, fikir macam-macam, fikir hal politik negara sampai tak boleh tidur. Jadi ada yang mencadangkan minum chamomile tea, dia boleh menjadikan hilang cemas pada pemikiran. Ataupun minum green tea. Green tea ni dia ada asid amino, panggil apa, threonine begitulah, yang terbuktilah mengurangkan stres dan meningkatkan pola tidur kita. Ada yang mengatakan air nyo ataupun air kelapa. Air kelapa ni penuh dengan bahan-bahan yang boleh membantu kita tidur lebih nyenyak lagi lah, magnesium, potasium. Dia benda-benda ni dia mengendurkan otot. Dia jadi otot kita relax. Dia pun banyak vitamin B. Vitamin B ni dipercayai boleh mengurangkan tingkat stres kita. Ada yang mencadangkan minum madu. Yang mana madu tu dicampurkan dengan air, campur pula dengan teh hijau misalnya, dia akan memiliki efek yang sangat menenangkan. Dia minuman-minuman ni dia adalah minuman ketenangan bagi orang-orang yang buat kajian inilah. Kalau budak-budak muda nak cepat tidur, minum smoothie. Smoothie ni smoothie pisang. Pisang campur dengan susu. Sebab dia ada banyak magnesium dan juga potasium untuk meningkatkan relaksasi kepada otot dan membantu kita untuk tidur dengan lebih mudah. Dan ada beberapa variasi teh yang ada di pasaran sekarang yang mereka memang jual teh itu untuk sleeping tea. Ya? Dia buat memang untuk minum tu mudah nak tidur. Antaranya valerian tea. Valerian tea ni dia ramuan akar valerian, dia kombinasikan dengan lemon balm, campur dengan herba-herba. Memang kalau minum sebelum tidur, cepat tidur. Dia teh ni memang dipercayai kalau minum boleh tidur. Antaranya teh balsam lemon, teh bunga passion, teh bunga lavender, banyak teh lah. Dia hak minum tak boleh tidurnya kopi O. Oh itu confirm tak boleh tidur. Cerah sampai subuh. Minum kafein payah. Tapi kalau ada orang mazhab kuat membuta, makan gula-gula hek pun tidur. Dia jenis mudah tidur. Jadi tuan kitab tegur, awak nak minum susu panas ke, nak minum chamomile tea ke, nak minum smoothie banana ke, loh lah, tak ada masalah. Tapi jangan lupa, jangan tinggalkan hak Nabi ajar, bangun tu pejam celik tak boleh tidur, zikir. Zikir yang Nabi ajarkan ini, warid sungguh ni. Sebut saja la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Sampai habis. Mungkin dengan kita berzikir itu lebih lagi sedap tidur lagi. Bukanlah tak bangun-bangun, tapi ini adalah manfaatnya. Ini tuan-tuan kita sebut di bawah ini. Rasulullah SAW mengajarkan zikir sebagaimana yang kita ketahui. Di dalamnya berisikan tauhid. Supaya dengan perbuatan itu Allah mengampuni dosa kita. Iaitu dosa yang menyebabkan timbulnya berbagai penyakit dan musibah yang menimpa badan dan jiwa kita. Pujilah Allah di atas limpahan nikmat agama ini dan terimalah berbagai adab dan hukum berdasarkan ilmu dan amal. Semuanya dengan keyakinan yang mantap. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan sekalian, berzikirlah kita. Berzikir ni amalan yang jarang dikempen secara besar-besaran berbanding dengan pergi umrah, bayar zakat, banner di mana-mana. Tapi kempen zikir ni kurang. Sedangkan zikir ni adalah benda yang Nabi suruh berpegang teguh dengan amalan ini. Kata Abdullah bin Busri radhiyallahu anhu, dia bercerita, anna a'rabiyan qala li Rasulullah. Satu hari satu orang badui datang jumpa Nabi, dia bertanya, ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya. Saya ni syariat Islam dah banyak faham. Pergi kelas pengajian semua jelas dah. Fa ambi'ni minha bi syai'in atashabbathu bihi.
tolong bagi saya satu benda hak saya akan pegang sampai bila-bila. Satu benda yang simple saya boleh pegang sampai bila-bila. Apa jawab Nabi? La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Biasakanlah lidah engkau basah saja berzikir menyebut nama Allah. Ini hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Al-Baihaqi dan ramai lagi. Jadi basah menyebut nama Allah tu payah. Mana kita kan kering semua mulut, mana kurang zikir. Nabi menyebut ratban min zikrillah, basah kerana menyebut nama Allah. Dia zikir ni, amalan yang saya sebut tadi jarang diangkat. Dia tidak popular seperti amalan-amalan lain. Kempen orang datang berjemaah ke masjid, itu besar-besaran orang buat banner macam-macam. Sedangkan zikir ini amalan bernilai hebat yang tidak memerlukan modal dan kudrat yang besar. Kempen orang pergi umrah itu ribu-riban harganya. Kempen orang bayar zakat ada kiraannya. Kempen orang datang masjid memerlukan kudrat orang nak datang. Ibu-ibu warga masjid, tangga tinggi terpaksa naik. Ertinya susah. Tetapi zikir, amalan yang kudrat tak kuat pun boleh buat. Dan tak perlu modal pun dikeluarkan. Kata Abu Darda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairun lahum min infaqi zahabi wal wariki wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Nabi pernah beritahu pada dia, kamu nak tak saya tunjuk satu amalan yang terbaik, amalan paling suci di sisi Allah, boleh mengangkat darjat kamu, lebih baik daripada kamu sedekah emas dan perak, lebih baik daripada kamu bertembung dengan musuh lantas kamu potong leher dia ataupun dia bunuh kamu. Para sahabat terkejut, oi besar amalan ni. Maka kata sahabat, bala ya Rasulullah, of course kami nak ya Rasulullah, apa benda lah amalan itu. Nabi pun, orang deba-deba lah, oh ini mesti amalan berat ni. Kata Nabi, zikrullahi ta'ala, zikir kepada Allah. Amalan yang sangat besar. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Sebab itu perintah berzikir ni adalah perintah Allah, bukan suruhan Nabi. Allah suruh kita berzikir. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, zikir kepada Allah, ingat nama dia sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pagi dan juga petang. Surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42. Ini perintah Allah. Dan kita belajar Quran, kita faham apa saja perintah Allah sekecil mana pun wajib ditegakkan. Wajib ditegakkan. Maka bila Allah Ta'ala suruh berzikir, itu perintah daripada Allah. Baik itu orang yang banyak zikir, orang yang basah lidah berzikir, terus menerus berzikir, dalam agama dipanggil Al-Mufarridun. Al-Mufarridun. Ini istilah Nabi beri. Abu Hurairah cerita Nabi pernah sebut, Sabaqal mufarridun. Geng-geng mufarridun dah mendahului kita, kata Nabi. Sahabat bertanya, wamal mufarridun ya Rasulullah? Siapa dia mufarridun ini? Nabi jawab, az-zakirunallaha katsiran wa zakirati. Mufarridun adalah orang lelaki dan perempuan yang banyak berzikir pada Allah. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Orang macam ni, dia zikir sepanjang masa. Kita, level kita, zikir lepas semayang je. Kalau zikir, ada jenis habis semayang, sapu punggung balik lah. Level kita zikir mungkin masa tahlil arwah saja. La ilaha illallah. Itu zikirnya. Tapi mufarridun ini, dia berzikir sepanjang masa. Nak tidur berzikir. Mana lidah tidak henti-henti, basah zikir pada Allah. Nak tidur berzikir, ketika berguling-guling nak tidur berzikir. Ngigau tengah malam zikir, ni sedang kita belajar ini. Bangun tidur berzikir, ni ada bab akan datang. Bangun tidur berzikir, nak masuk bilik air berzikir,
Nak makan berzikir, minum, nak pakai baju, nak hubungan suami isteri, nak masuk rumah, keluar rumah, naik kereta, bersin, tengok orang diuji, kita berzikir juga. Dapat berita kematian, berzikir lagi. Yalah, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berzikir semua. Kemudian menjenguk orang ketika sakit, berzikir lagi, berdoa pada Allah. Memuji Allah ketika dapat nikmat. Memuji Allah ketika hilang yang sakit misalnya. Dan orang yang munfaridun ini, dia memuji, menyebut nama Allah ketika suka, duka, krisis, dapat rezeki, dapat musibah, dalam semua keadaan dan kondisi. Dia berzikir pula pada masa-masa tertentu yang khusus disebut dalam agama. Contoh, berzikir ketika masuk pasar. Kita pernah mengaji, masuk pasar ada zikir dia. Ketika mendengar suara ayam berkokok, ketika bunyi petir, ketika hujan turun, ketika angin bertiup kencang, ketika melihat bulan purnama, ketika melihat pokok kali pertama berbuah. Dia berzikir lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi sampai dia tak ada lagi. Ini mufarridun. Tapi percayalah, level kita tak larat nak sampai makam ini. Sebab mulut kita lebih banyak digunakan untuk menyebut benda yang tak sepatutnya. Mengecam, mencela, macam-macam lah, mengumpat lagi. Tapi don't worry. Tuan-tuan perempuan mungkin kata, tak larat ustaz nak berzikir siang malam pagi petang. Dahaga, kena bawa air semua dahaga. Ni saya nak kongsi satu tips. Kalau tuan-tuan perempuan nak masuk dalam kategori orang banyak berzikir, ada satu petua, iaitu para suami nanti malam gerak isteri semayang malam. Gerak isteri. Apa sebab? Seorang suami yang bangun untuk semayang malam, kemudian dia kejutkan isterinya untuk semayang juga, maka kedua-duanya termasuk dalam kategori orang banyak berzikir. Tapi payah, lebih baik zikir lah daripada nak menggerakkan dia tengah malam. Letih kita jadi berkelahi. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi pernah menyebut, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu min al-laili fasallaya aw shalla rak'atain jami'a kutiba min adh-dhakirin Allah katsiran wa dhakirat." Ini tips Nabi bagi. Mana-mana suami yang membangunkan isterinya pada waktu malam, kemudian mereka berdua semayang, ataupun masing-masing semayang buat hal masing-masing, maka dengan amalan itu dicatatkan kedua-dua lelaki dan wanita ini sebagai golongan yang banyak zikir kepada Allah. Hadis Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi terpulang pada tuan-tuan perempuan, kalau raja yang tengah malam kan, kejutlah isteri. Tapi saya ingat yang banyak kena kejut tuan-tuan, bukan dia yang dikejut. Tuan-tuan yang dikejut. Keruh kuat sangat, bergegar kata, kejut isteri. Takut meninggal, kuat sangat. Dan saya melihat zikir ni dalam konteks zaman moden sangat diperlukan. Apa sebab? Kita biasa dengar ada satu ayat, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub, iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram kerana ingat kepada Allah. Dan ingatlah, hanya dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenteram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ayat ini bagi kita klise. Biasa dengar dah ustaz sejak zaman sekolah lagi. Ingat Allah hati jadi tenang. Rupanya bila kita dah berumur begini, baru tahu ketenangan itu adalah benda yang payah nak dapat. Ramai orang sekarang ni, seminggu dua ni saya dengar, dia rasa macam kena sakit jantung. Sebab denyut jantung dia laju sangat. Ada orang sekarang kena GERD, GRD. GERD ni kaitan dengan jantung. Dia asid apa saya pun tak reti jugalah. Boleh menyebabkan jantung laju. Kalau diukur heartbeat dia, wah kadang 100 lebih, 130, 150, tinggi sangat. Orang lain bawah 100 je. Mana laju? Kenapa jadi laju? Banyak berfikir, banyak masalah,
fikir hai itu, fikir hai ini. Jadi tak tenang. Orang sepatut kalau duduk dengar ceramah, tengok TV, relax, tak ada aktiviti, denyut kita mungkin bawah 100. Sepatutnya ini 100 lebih. Tak tenang lagi lah. Tapi rupa-rupanya bila kita tengah malam bangun, kosong, tak ada hiruk pikuk bising, bunyi motor orang lalu, tak ada, sunyi saja. Tak ada bunyi kucing jiran datang, kencing bunyi rantai dia tu kan, terus pening kepala dengar bunyi kucing jiran, pening kepala, kencing tak ada. Kucing pun tidur, cucu tidur, anak tidur. Ketika itu kita berada pada satu tahap ketenangan yang tak boleh dibeli. Tenang saja. Ingat pula pada Allah. Beat kita, denyut nadi akan jadi slow, pelan-pelan. Itu mahal. Ketenangan ni dah tak dapat lagi dah. Berapa ramai orang sekarang dah tak tenang hidup. Dia memiliki segala-galanya tapi ketenteraman tidak ada. Nak tidur pun kena makan ubat, ada. Kesian. Baik itu bersyukurlah pada Allah. Allah telah tunjukkan satu jalan, mu nak tenang, nak kurangkan berdebar, banyak sangat fikir, itu ini macam-macam. Ingat aku beri ketenangan. Maka ingatlah pada Allah. Orang zikir ini tuan-tuan, dia sangat dimuliakan oleh Allah. Sebab sudi menyebut, kita lah ramai-ramai anak, 10 orang, anak yang paling rajin telefon kita nanya khabar, mak dah makan belum, pagi ni mak pergi kelas masjid negeri, mak belajar apa, nanya semua. Anak tu lah paling kita akan ingat. Sebab dia ingat semua kita. Anak lain, kita telefon kalau jadi miss call. Petang kan telefon, sorry mak aku mesuarat. Payah betul nak ingat ke mak. Anak hak ni nak makan ingat mak. Mak buat apa? Dalam tingkah dia 5 minit sekali telefon. Nanya mak makan apa, mak buat apa. Tapi kita sebagai mak, kita rasa megah. Ada anak ini macam ni. Tanya khabar semua. Maka kalau kita boleh kiaskan, Allah Ta'ala akan sayang pada kita kalau kita ingat semua ke dia. Nyebut mulut ni. Allah, 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 subhanallah, Allah, 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 Allah. Sebab itulah antara tanda orang takwa adalah banyak zikir. Tanda orang takwa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia pernah menjelaskan makna takwa ketika dia menafsirkan firman-firman Allah tentang apa kriteria orang takwa. Kata dia orang takwa ini selain daripada takut pada Allah, hati-hati dengan apa yang dia makan, tawaduk, tidak sombong, bagai-bagai, an yuta'a fala yu'sa wa an yuzkara fala yunsa wa an yushkara fala yukfar. Orang takwa ini pertama dia taat kepada Allah, takkan tergamak nak buat maksiat. Yang kedua dia akan ingat dan takkan lupa pada Allah walau seketika. Dan ketiga dia sentiasa syukur nikmat walaupun kecil, walaupun apa saja dia syukur nikmat. Ini asar sahih riwayat At-Tabrani, Al-Hakim dan juga Ibnu Jarir. Sebab itulah Nabi SAW sendiri adalah seorang manusia yang sentiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Nak tidur berzikir, sampailah bangun tidur, sampai tidur semula. Zikir semua. Siapa yang menjadi saksi? Isteri dia sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana Nabi SAW yazkurullah ala kulli ahyanihi. Nabi ni dia zikir pada Allah setiap keadaan. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Zikir semua. Baik itulah salah satu daripada 7 golongan yang mendapat naungan di Arash ataupun di padang mahsyar nanti. Salah satunya selain pada pemimpin yang adil, orang yang mengelak dari berzina, salah seorangnya adalah warajulun zakarallahu khaliyan fafadat ainah. Siapa? Orang yang berzikir ingat Allah ketika dia bersendirian, fafadat ainah, sehingga menitik air mata. Model besar tak? Tak besar. Tengah malam duduk
Ingat balik kesalahan-kesalahan kita masa muda. Kesalahan kita gagal mendidik anak kita misalnya. Anak kita tak jadi orang, cucu kita memalukan nama baik kita. Tapi kita fikir, oh ni salah aku dulu. Aku sibuk dengan kerja, tak percarakan anak-anak. Nangis menyesal, sebut nama Allah. Oh itu dapat naungan tu di padang mahsyar. Allah sayang pada orang yang ingat pada dia. Sebab itulah kita melihat di dalam kitab-kitab zikir, banyak sungguh perintah Allah dan Rasul untuk kita sentiasa berzikir. Bahkan Nabi disebab sayang pula pada kita, dia perintahkan kita berzikir ni ada momen khusus. Masa ini awak zikir, masa ini awak zikir. Awak nak zikir semua tak ada. Jadi pilih momen pula. Contoh dalam Quran, Allah Ta'ala sendiri memberikan momen khusus untuk berzikir. Contoh, Allah perintahkan kita berzikir ketika menghadapi musuh. Ketika dalam medan jihad. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, kalau kamu bertembung dengan pasukan musuh, tetapkan hati kamu. Jangan takut, jadi anak jantan. Tapi jangan overconfident. Wazkurullaha katsira. Zikir. Ingat pada aku katsira. Banyak-banyak. Jangan berani sombong begitu tak. Ingat Allah, 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 Allah. La'allakum tuflihun. Kamu akan beruntung, kata Allah. Surah Al-Anfal ayat 45. Itu juga contoh Allah perintahkan. Habis semayang, mu berzikir. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Bila kamu menyelesaikan semayang, zikirlah kamu menyebut nama aku, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Masa kamu berdiri, kamu duduk, kamu baring. Maknanya habis semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Allah ngantuknya lah, dah pukul 10 malam. Baring. Subhanallah, subhanallah. Boleh? Baring boleh. Duduk boleh, diri boleh, tak ada masalah. Nerak boleh, boleh belaka pelik pula cucu tengok. Ngapa tok nerak? Zikir. Oh ni lain ajaran ni. Apa lagi? Nabi anjurkan kita duduk dalam majlis, zikir. Kata Abu Hurairah, Nabi pesan, man qa'ada maq'adan lam yazkurillah fihi kanat alaihi minallah tiratun. Wa man ittaja'a madja'an la yazkurullah fihi kanat alaihi minallahi tiratun. Siapa duduk di sebuah majlis, dia tidak zikir kepada Allah, maka dia mendapat rugi. Barang siapa berbaring di satu tempat, dia tidak zikir kepada Allah, dia mendapat rugi. Hadis Abu Daud. Macam kita duduk di masjid, alhamdulillah lah. Daripada masuk tadi nawaitu i'tikafnya, kemudian kita masuk, semayang lagi, semayang sunat tahiyatul masjid. Kita nak duduk, baca bismillah, macam-macam doa. Ini berkat. Berkat. Tapi apa juga majlis? Majlis kahwin, majlis birthday anak ke, zikir pada Allah. Nabi pernah pesan pada Abu Hurairah, man jalasa qaumun majlisan lam yazkurullaha fihi walam yusallu ala nabiyyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a azabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Kalau kamu duduk dalam sebuah majlis dan kamu tidak zikir pada Allah, kamu tidak selawat kepada Nabi, maka kamu akan menyesal. Dan kalau Allah berkehendak, dia boleh menghukum pada kamu. Dan Allah berkehendak, Allah boleh ampunkan kamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Apa lagi? Nabi ajar zikir ketika masuk ke pasar misalnya. Ataupun masuk ke tempat tempat hiburan yang melalaikan. Contohnya kita melayankan anak cucu main roller coaster, main pampai. Benda tu melalaikan lah. Tidak kata sampai berdosa, tidak. Dia benda lara, benda yang kurang mendekatkan pada agama. Jadi pergi melayankan anak cucu tak ada masalah. Cuma Umar Al-Khattab dalam satu hadis Nabi pernah pesan,
Mu masuk ke tempat-tempat begitu, contoh masuk pasar, baca doa. Man dakhala suq faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa rafa'a lahu alfa alfi darajatin. Siapa pergi pasar atau pergi shopping, pergi kedai, dia membaca zikir yang disebutkan oleh Nabi tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis, maka Allah Ta'ala kataballahu lahu alfa alfi hasanatin. Allah akan menulis baginya 1,000,000 kebaikan. 1,000,000 kebaikan. Dan Allah akan hapuskan wa maha anhu alfa alfi sayyiatin, memadamkan 1,000,000 kesalahan. Dan Allah angkat 1 darjat untuk orang ini. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Baghawi dan juga At-Tabrani. Ini bukan rekaan. Mungkin tuan kata, 1,000,000 banyak kan Ustaz, agak-agak lah hadis pun. Ini bukan hadis saya. Ini Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu yang membawakan. Ada juga zikir yang Nabi suruh buat waktu siang, waktu malam. Itu khusus. Contohnya zikir selepas kita sembahyang fardu 5 waktu, membaca zikir sebanyak 100 kali. Zikirnya berbentuk tasbih 33 kali, subhanallah. Tahmid 33 kali, iaitu alhamdulillah. Kemudian takbir 33 kali, iaitu Allahu Akbar. Dan ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sabit dengan dalil. Begitu juga ada dalil yang kuat, zikir lepas sembahyang subuh dan sembahyang asar. Zikir lepas sembahyang subuh adalah lepas sembahyang subuh terus sampailah matahari terbit. Ataupun tengok pada jam tulis waktu syuruk, bolehlah berhenti ketika itu. Dan zikir waktu petang adalah sembahyang asar sampai matahari terbenam, dekat masuk maghrib. Dan kedua-dua waktu ini adalah waktu yang paling baik untuk berzikir, sebab Allah Ta'ala sendiri yang menitahkan kita berzikir pada 2 waktu itu. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah waktu pagi dan waktu petang. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-42. Dalam ayat lain, wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Sebut nama Tuhan waktu pagi dan waktu petang. Ini banyak ayat-ayat tentang arahan ini. Tapi sekarang kita tak perlu susah-susah lagi. Ulama dia rajin menulis. Jadi ada satu susunan zikir yang namanya Maksurat. Maksurat ni Hasan Al-Banna almarhum, dia susun zikir-zikir yang warid daripada hadis-hadis Nabi. Buku kecil saja, kutaib lah orang panggil, kitab kecil saja. Dia susun apa yang nak dibaca. Dan maksurat ni ada yang surah, ada yang kubra. Jadi dibaca pagi dan petang. Dan kalau orang-orang yang kuat usrah, orang yang kuat tamrin, habis sembahyang subuh, maksurat. Baca. Dalam tu dia dah susun lah semua. Ayat kursinya ada, ayat Al-Imrannya, semua ada dalam tu. Dia akan baca lepas subuh sampai habis. Kemudian dia akan baca lagi selepas mayasar nanti, sampai habis. Tidaklah sampai maghrib, tak banyak pun bacaan dia. Jadi kepada tuan-tuan puan-puan yang mungkin kata, saya sibuk, tak ada. Lepas semayang nak kejar anak pergi sekolah pagi-pagi. Van datang 6:30 nak siapkan makan. Tak ada masalah kalau kita yang bekerja, driving, pagi nak pergi office 6:30. Orang Kuala Lumpur 6:30 pergi kerja lah. Asar tu lepas asar dalam kereta lagi, 5:06 akan sampai rumah. Boleh saja dalam kereta. Mana habis semayang di office, masuk dalam kereta, orang sekarang semua ada dalam YouTube lah ke dah. Buka handphone pasang YouTube. Ikut je bacaan ustaz itu. Ini kena jadi amalan lah. Sebab umur kita dah meningkat. Zikir ni amalan yang tak makan modal. Dan kudrat kita tak perlu kuat sangat. Orang sakit lutut boleh buat. Tak ada masalah. Zikir. Kemudian ada arahan daripada agama kita. Zikir khas waktu malam. Iaitu lepas sembahyang isyak. Zikir ketika nak tidur. Sunat kita tidur dalam keadaan ada air sembahyang dan zikir. Ini kita dah terangkan. Kepada yang dah dapat amalkan tahniah lah kita ucapkan. Nak sembahyang, ambil wuduk.
Nak tidur, zikir dulu. Handphone tinggal. So, cara ke handphone. Kita tasbih, tahmid, takbir 100 kali. Yang ini kita dah bincang. Nabi ajar kepada Ali dan juga Fatimah. Sebelum tidur, baca dulu. Dan zikir-zikir itu ada banyak lah. Baca Quran pun zikir juga. Selawat pun adalah zikir juga. Kemudian kita tidur. Kemudian Nabi ajar zikir tengah malam. Ketika kita terjaga dari tidur. Ataupun tersedar pusing sini, nak pusing ke sini, tersedar. Sebelum nak sambung tidur pada posisi yang baru, zikir dulu pada ketika berlaku perubahan kedudukan itu. Ini kita sedang belajar ini. Sebahagian daripada zikir itu. Kemudian ada juga zikir lepas pada kita tahajud. Lepas pada witir. Beristighfar waktu sahur. Ini disebut dalam Quran. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Allah Ta'ala sebut orang yang sabar, orang yang benar, orang yang taat, orang yang infak harta. Orang yang meminta ampun pada waktu sahur. Ini golongan yang dicintai Allah. Surah Ali Imran ayat 17. Kalau tuan-tuan puan-puan pun mungkin bersetuju dengan saya. Sahur ni waktu yang paling tenang sekali. Indah. Waktu sahur ni indah. Kalau lepas azan subuh tu dia dah ada kelang kabut sikit lah. Dah ada bunyi motor apa. Sahur ni indah. Kalau kita bangun 4:30 nak nyampai ke subuh tu, duduk luar rumah atas buai, tenang betul lah. Sebab itu Tuhan suruh ingat aku waktu sahur. Sahur ni kita tak sibuk sangat fikir hai kerja, hai tak ada duit ke apa. Kita bersebati dengan alam. Baik itu orang mengatakan kalau orang meninggal waktu sahur ni orang baik-baik. Waktu paling tenang. Mana hidup dia tenang betul. Matinya pun tenang. Waktu sahur meninggal. Tenang betul. Ada dulu Sunan Bonang. Sunan Bonang ni salah seorang wali Songo. Masa orang tanya kepada dia, wahai Tuan Guru, apa amalan saya boleh buat untuk ubat hati saya yang tak tenteram? Saya banyak masalah mikir tu ini. Nak tidur pun tak boleh. Kelik-kelik mikir. Banyak otak ni berjalan semua. Macam mana nak bagi saya relax, wahai Tuan Guru? Ada orang dia buka handphone. Kau tak tidur lagi. Serik menengok TikTok. Bila nak tidur? Esok buruk mata main dengan cahaya kuat. Kata Sunan Bonang, tombok hati iku 5 perkara ni. Kaping pisan maca Quran lan makna ni. Kaping pindo solat wengi lakanono. Kaping telu kang soleh kumpulono. Kaping 4 kudu utang kang luwe. Kaping 5 jikir wengi kang suwe. Salah sawi jenis apa bisa ngelakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembadani, kata dia. Ini bahasa Jerman lah ya. Salah satu yang Sunan Bonang sebut, malam mesti zikir. Malam. Kaping 5 zikir wengi kang suwe. Yang kelima kata dia, malam kau mesti zikir. Rupanya petua itu ada benarnya. Nak tidur zikir, bangun zikir, waktu sahur zikir. Tenang saja hati. Try lah. Berilah nasihat pada kawan-kawan kita yang selalu mengeluh. Aku sekarang banyak masalah. Tidur tak boleh lah. Banyak tu problem anak-anak, menantu itu ini. Tak tahu nak buat apa lah. Pesan pada mereka. Bangun sahur. Bangun sahur. Tengok langit, tengok luar. Jangan tengok Netflix. Tak tenang lah bangun tengok Netflix pula lah. Ingat Allah. Lagi bagus makan sahur, puasa tu hari tu. Itu lagi bagus lah. Itu juga agama mengajarkan kalau fajar dah terbit. Kita zikir daripada subuh sampai waktu syuruk. Kita buat pula sembahyang sunat 2 rakaat misalnya. Ataupun lepas pada azan subuh, kita buat sunat fajar 2 rakaat. Waktu sembahyang pula subuh. Waktu kita zikir lagi sampai matahari syuruk. Masya Allah. Hidup kita ini barulah dia akan memberikan yang dipanggil sebagai zikir tanpa henti. Tak berhenti dia ingat pada Allah. Maka sayanglah bagi orang yang tidur
terjaga tengah malam, tak berzikir, rugi. Dia telah hilang satu momen yang agama ajarkan. Tapi dia lebih kepada terbangun, nak tidur balik, konon minum susu lah, makan pil. Tidak salah. Zikir itu jangan tinggal. Kalaulah ada orang petikaikan, zikir nak buat apa Ustaz banyak-banyak? Adakah zikir boleh menyebabkan bekalan telur di pasaran semakin bertambah? Adakah zikir boleh menyebabkan indeks ekonomi kita naik? Ini orang sindir lah. Zikir duduk bawah kelambu ramai-ramai bukan boleh membangunkan ekonomi. Tak boleh begitu. Zikir ni dia ada manfaat. Manfaat untuk jiwa, rohani, jasmani kita. Tuan-tuan kalau nak ngalau setan, apa cara? Zikir. Orang kalau nak menundukkan hantu, setan, ngusir, jin, orang tak pasang zikir barat. Orang zikir. Kalau setan pun boleh kalah dengan zikir, apatah lagi benda lain. Setan ni kuat tuan-tuan, bukan nak muji dia. Tak. Setan. Surga dia boleh masuk goda Nabi Adam. Padahal surga tu ada security. Security surga bukannya Bangladesh, bukan orang Nepal. Lepas ke dia masuk. Tapi dia kalah dengan zikir. Zikir juga boleh mendatangkan keberkatan. Berkat, benda tak jual. Negara kalau memiliki segala-galanya, tapi kalau tak ada berkat, tak ada guna. Berkat diukur apabila orang miskin disantuni. Orang B40 tak ada yang kelaparan. Itu berkat. Jangan yang kaya terus kaya, yang miskin terus miskin sampai bila-bila. Segala kekayaan hasil mahsul negeri dan negara, konan-konan pusing orang tu je. Aku, mumu aku, projek mu aku, komisi mumu. Pusing tak boleh. Itu tak berkat. Sebab itu berkat benda mahal. Dan salah satu nak mendapat berkat, zikir. Keluarga, kalau tak ada keberkatan, berantakan. Berkat benda payah. Sebab itu berkat, benda-benda gaib, semua berkaitan dengan zikir. Jadi banyakkanlah berzikir. Kita bahaskan tentang hadis yang disebutkan oleh tuan kitab ini. Hadis daripada Ibnu Abbas. Saya tertarik apabila dia menggunakan, Nabi menggunakan perkataan man ta'ara. Hadis 100, muka surat 196. Ta'ara ini, tuan kitab ini, bukan tuan kitab, saya ingat penterjemah. Penterjemah diterjemahkan mengigau. Payah pula kita nak faham siapa-siapa mengigau tengah malam. Dari segi bahasa Arab, at-ta'ara ini ada 4 maksud. Pertama, intabaha. Yang kedua, takallama. Yang ketiga, alima. Yang keempat, tamatta'. Pertama, intabaha. Intabaha ini maknanya terjaga. Maknanya dari segi umum hadis zahir hadis ini, siapa-siapa yang terjaga di tengah malam. Saya ingat semua kita pernah menghadapi benda ini. Terutama bila tidur di tempat yang baru, yang kita tak serasi tidur di situ. Sementara lagi rumah tu pula banyak hantu, lagi cepatlah bangun tengah malam. Bangun terus tak boleh tidur dah sampai ke pagi. Kacau. Jin tu ajak bergurau dengan kita. Nak berkenalan, nak ambil nombor telefon, tu tak boleh tidur sampai sudah. Tengok jam pukul 3, sudah. Padahal kita tidur tadi pukul 2.30. Pukul 3 bangun dah. Sesegar-segarnya. Boleh pergi ke dapur pula ngemas. Itu katanya ada makhluk yang tak diundang. Jadi payah baliklah nak tidur. Itu makna intabah. Terbangun betul. Ada juga ta'ara maknanya takallama. Takallama ni orang yang bercakap, berbicara. Mungkin ini kot yang penterjemah maksudkan sebagai mengigau. Orang tengah tidur bercakap. Bercakap. Suami mengigau. Disebut nama orang perempuan. Kena penumbuk. Siku dia isteri. Perempuan mana nak sebut? Rupa ngigau. Alima. Alima ni mengetahui. Dia bangun, dia sedar. Bukan orang kita panggil mamai, tak. Dia memang sedar betul. Ataupun tamatta'. Tamatta' ini dia bangun dan dia terus menggeliat. Menggeliat.
Tapi majoriti ulama berpendapat bahawa at-ta'ara ini maknanya al-yaqadhah ma'as saut. Orang yang bangun sambil berbicara. Dia bangun, dia boleh bercakap. Sama ada dia menggeliat, mengeluarkan suara, ataupun dia bercakap betul, ataupun dia tak benda dia membebel seorang, bangun tu membebel seorang. Kata Ibn Atin, teks hadis ini menunjukkan makna ta'ara adalah istaiqaza. Memang dia bangun betul. Bukan dia mamai-mamai, dia sedar betul. Sebab bila Nabi sebut barang siapa yang terbangun, kemudian dia mengucapkan. Jadi Nabi sandingkan perkataan ucapan dengan bangun tidur. Sebab itu dalam bahasa Arab, apabila kita tengok dia macam contoh man ta'ara minal faqala. Fa itu dia ada makna dalam bahasa Arab. Dia mengandungi makna bahawa huruf fa itu berfungsi menafsirkan suara yang dikeluarkan oleh orang yang tertidur. Sebab ada orang yang bangun tidur atau terjaga tengah malam, dia mengeluarkan suara tapi tidak zikir. Maknanya contoh tidur. Tersedar. Gitu ya. Rugilah, suara dah keluar. Tukarkan saja kepada membaca zikir. Oleh sebab itu, keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, kata setengah ulama, hanya diperuntukkan untuk orang yang terbangun di tengah malam. Perkataan ter itu kena digarisbawahkan. Maknanya bukan purposely dia kunci jam. Contoh tuan-tuan puan-puan memang pasang alam bangun pukul 5 misalnya. Itu bangun lain. Itu doa kita bangun tidur nanti. Yang ini adalah orang yang unpurposely lah. Dia memang terjaga betul. Tidur pukul 10 misalnya, terjaga pukul 12.30. Dia orang bangun untuk tidur ni ada banyak sebab. Banyak sebab. Kalau perubatan, orang yang kerap terjaga tengah malam ni penyakit. Penyakit, terutama warga Mah lah. Dia orang terjaga tengah malam ini, pertama kerana dia panggil hilangnya ritma sirkadian. Dia panggil circadian rhythm. Circadian rhythm ini segi sains lah. Kita punya hidupnya ada tempo dia. Dia ada beat, ada tempo. Rhythm ini ataupun ritma ini, dia proses alamiah yang mengatur siklus tidur bangun kita yang diulang oleh kita setiap 24 jam. Dalam setiap 24 jam sehari, ritma ataupun rentak circadian biology ini ataupun biological circadian rhythm ini, dia berfungsi untuk memberi signal kepada badan kita bila kita perlu tidur pada waktu malam dan bila kita perlu bangun, iaitu siang. Jadi itu rhythm ini akan body clock kita. Dia akan ajar kita gelap tidur, cerah bangun. Maka orang yang terjaga pada waktu gelap lagi atau pada waktu malam, dia telah hilang tempo ini. Rhythm ini dia hilang. Ini payah saya nak menerangkanlah penyakit-penyakit orang-orang berumur ini. Kemudian dia ada kaitan dengan sindrom bangun tidur, dia panggil. Sindrom bangun tidur ini ada faktor, berkaitan faktor usia. Ialah bila kita dah meningkat usia, tidur ini dia akan jadi satu masalah. Dulu tidur dia tak ada masalah. Sekarang ni tidur jadi satu agenda negara pula lah. Satu benda yang jadi masalah pula bagi kita. Dulu Allah mudah betul masa muda nyala je tidur, letak kepala tidur. Sekarang tak, umur meningkat, tidur ni dia jadi satu masuk minit mesyuarat lah, mana benda yang dibincangkan. Pertama, orang warga Mah ataupun usia meningkat ni insomnia. Insomnia ni gangguan tidur. Yang mana dia akan terjejah, sentiasa terjejah kesukaran untuk tidur macam masa muda. Sama ada tak boleh tidur langsung, kelip mata, tak boleh tidur. Ataupun tidur, keknya 10 minit kan, tersedar. Jenis telinga lintah agak, cepat betul bangun. Orang lain tidur macam pikul balak lah, tak sedar-sedar. Kita, orang buka pintu sikit, sedar. Kacau betul. Bila nak tidurnya? Kita jadi
insomnia. Insomnia ni adalah gangguan yang paling biasa, menjejahkan 10 hingga 30% daripada populasi manusia yang berusia di seluruh dunia. Dan wanita dan juga orang yang berumur 60 tahun adalah paling mudah terdedah kepada insomnia ini. Dia kerana pelbagai sebab lah. Mungkin kait dengan perubatan, contohnya kemurungan, banyak masalah. Ataupun diabetes, ada kaitan juga dengan masalah tidur. Alzheimer ataupun Parkinson. Parkinson ada stage dia lah. Yang kedua, bila kita melingkar umur ni, tidur kita terganggu disebabkan restless leg syndrome, RLS. Orang Melayu panggil sindrom kaki gelisah. Dia begini, gangguan pergerakan neurologi yang menyebabkan keadaan yang tidak menyenangkan pada sebahagian kaki kita. Masa kita tidur, betih, peha kita macam tak seperti biasa lah. Rasa gatal lah, rasa serbai lah macam semut-semut, rasa macam tegang. Jadi kita tengah tidur tu berasa kaki, sakit je kaki. Terjaga. Itu gangguan tidur dia panggil. Sindrom ini biasanya berlaku pada waktu petang ataupun malam dan mungkin dia mengambil masa 15 sampai 40 saat saja. Kita rasa kerah kaki, tegang, pedih je. Orang Melayu kalau kena begitu santau selalu. Ni ada orang berdengki dengan aku. Berdengki apa dah berumur, mungkin tak ada orang lendak lah. Jadi usahlah fikir ngarut-ngarut. Itu faktor usia kita. Dah sampai masa. Takkan nak sihat sampai mati? Tak. Sampai masa. Masjid pun 29 tahun. Sampai masa bocor sana, bocor sini. Jagalah kot mana pun. Sampai masa. Dan ramai RLS ni orang perempuan lah. Kalau orang tua kampung saya dulu, dia panggil bisa kaki. Bisa kaki. Ngapalah kaki aku ni bisa-bisa sokmo. Tengah tidur tu rasa perit, bisa. Bangun, sial. Waktu usia. Tak apalah bangun. Tapi jangan bebe ngapa sakit. Zikir lah. Ini ngapa bisa kaki ambil minyak sikit lah. Zikir lah mak. Zikir. Zikir aku tengah sakit. Zikir apa? Marah pula kita. Cakap elok-elok lah. Mak garang. Mak garang. Petua garang. Yang ketiga gangguan tidur bila dah berumur ni dia panggil obstructive sleep apnea ataupun OBS. Apnea tidur obstruktif. Dia gangguan tidur yang dicirikan oleh gangguan pernafasan semasa tidur. Tengah tidur, tiba-tiba tisu lembut sekeliling tekak kita, dia sekat saluran udara. 10 saat. Kadang-kadang ada orang lebih. Tengah tidur, macam nak kena sembelih. Kesian, udara tak lepas. Terus bangun, hidup lagi. Ingat meninggal aku tadi. Janganlah meninggal. Zikirlah. Subhanallah, alhamdulillah. Dia tu, muju hidup. Aku ingat matilah aku tadi. Kadang dia macam bunyi berdengkur. Macam bunyi lembu sembelih tu lah. Biasanya OBS ini, kalau kita perhati banyak kena pada orang yang ada diabetes ataupun pada kaum ibu yang baru mengalami menopause ataupun orang yang ada penyakit Parkinson lah. Itu banyak berlaku. Ada juga gangguan tingkah laku tidur yang disebut sebagai Sleep Behavior Disorder ataupun RBD ataupun Rapid Eye Movement REM. Ini sejenis parasomnia dia panggil yang berlaku apabila kita ada suatu mimpi yang mana kita bertindak balas terhadap mimpi itu. Contoh tuan-tuan puan-puan tidur, mimpi bertumbuk dengan orang. Dia tumbuk sungguh suami dia. Tumbuk. Mata pejam. Dia bereaksi kepada mimpi dia. Jadi ianya berlaku semasa tidur yang bertahap REM, Rapid Eye Movement ini. Tahap tidur yang berlaku selang 90 hingga 120 minit selepas kita tidur. Jadi semasa peringkat ini, otak kita aktif. Jadi mimpi itu dah berlaku. Mata kita bergerak cepat. Dan masa itu kita akan memberi action kepada mimpi yang dah pun muncul tadi. Jadi bila kita tumbuk katil, memang terbangunlah jawabnya. Sakit. Aduh. Jangan aduh je. Subhanallah. Alhamdulillah. Dah terjaga. Rugi tak berzikir. Itu maksudnya terjaga dengan
kata-kata, aksi dan sebagainya lagi. Biasanya RBD ni ataupun sleep behavior disorder ini banyak pada orang lelaki-lelaki ataupun yang biasa berumur 50 tahun ke atas, biasa terjejah lah dengan RBD ni. Tak kira lah tumbuk apa yang tikam sudah lah, mati pula orang tidur sebelah kita. Ya? Jadi begitulah yang dapat kita kongsikan pada pagi ini tentang satu sunnah yang ditinggalkan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu berzikir ingat Allah bila dia terjaga tengah malam ketika tidur dia. Ini bukan zikir bangun tidur tak. Zikir kita tengah malam yang saya sebutkan tadi berlaku kerana banyak faktor. Faktor kesihatan, faktor usia, faktor gangguan, benda-benda halus dan sebagainya lagi. Maka andai kata malam ini kita tersedar, jangan lupakan sunnah ini. Dan Nabi tambah bonus pula lagi terbaik, bukan sekadar zikir, mu ambil pula wudu, semayam pula 2 rakaat buat qiyamul lail. Sebab ketahuilah bahawa yang kita tersedarkan itu, anggaplah itu kejutan daripada Allah. Allah gerak kita. Orang lain kunci jam pun tak dengar pukul 3 pagi. Kita tiba terbuka je mata. Rezeki. Semayanglah sunat. Umur dah meningkat. Banyakkan amal ibadat. Saya kira sekadar itu saja untuk kesempatan minggu ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan bahaskan bab yang baru, muka surat 199. Membaca beberapa ayat terakhir surah Ali Imran dan melihat ke langit semasa bangun tidur. Ini baru bangun tidur yang rutin biasa kita itu. InsyaAllah lah kita bahaskan minggu depan insyaAllah. Untuk pemakluman ini kepada muslimin dan muslimat jemaah kita, minggu depan hari Isnin 9 hari bulan Januari kita akan kembali mengadakan program Khatam Subuh 2.0. Kepada jemaah yang tak ada sangat pahaman tentang Khatam Subuh. Khatam Subuh ini adalah kita buat hari-hari kecuali hari Jumaat. Sebab hari Jumaat sembahyang subuh kita baca surah khusus. Hari Isnin sampai Khamis, sambung Sabtu sampai Ahad. Setiap pagi imam bertugas akan membaca satu makra'. Ayat Quran bermula daripada surah Al-Baqarah sampai surah An-Nas. Satu makra' ni tak banyak. Lebih kurang dalam 2-3 muka surat saja. Bagi orang yang suka mengaji, galik melengok Quran, 2-3 muka ni biasa. Tapi bagi orang yang jarang semayang panjang, memang dia rasa nak matilah. 2-3 muka surat ni lamanya lah. Memang tak panjang. Jadi kita akan buat tiap-tiap pagi, semayang subuh, baca satu makra'. Kalau tuan-tuan puan-puan komit setiap hari semayang subuh di masjid negeri, insya-Allah dalam tempoh 240 hari ataupun 8 bulan kita khatam 30 juzuk. Menerusi semayang subuh. Dia 1 juzuk bersamaan 8 makra'. 30 juzuk bersamaan 240 makra'. Jadi 240 hari bersamaan 8 bulan. Jadi ini satu pencapaian peribadilah. Kalau kita dapat komit daripada surah Al-Baqarah, 8 bulan tiap-tiap hari semayang subuh, sampai khatam 30 juzuk. Jadi kita mengundang tuan-tuan puan-puan datanglah semayang berjemaah di masjid negeri. Pagi insya-Allah parking banyak, tak ada masalah sangat. Kuliah duha memang seksa sikitlah parkingnya. Subuh tak ada orang, bukan semua orang Tuhan pilih ya. Bangun pagi-pagi datang ke masjid semayang. Jadi datang dan kita sediakan sarapan juga untuk tuan-tuan puan-puan. Jadi habis semayang, makan dulu bawa balik. Ataupun terus iktikaf kuliah duha, terpulanglah pada masing-masing. Jadi ini yang kita war-warkan. Kita akan bermula pada hari Isnin depan, 9 hari bulan Januari insya-Allah. Sekadar itu kita tutup pertemuan ini dengan doa, moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis samai fa anzilhu
wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratik atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, sesungguhnya kalau rezekiku masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, berkat kecantikan waktu duha ini, keindahannya, kekuatannya, kekuasaannya, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.